Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, majlis ingin menjemput penasihat kedua Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid Idris untuk memberikan ucapan kata-kata aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Saudara pengacara majlis yang dihormati penaung Pertubuhan Al-Qayyim Malaysia, Tuan Haji Yahya, Sahib Samaah Mufti Kerajaan Negeri Perlis, tetamu, para ahli panel, Prof. Madya, Dr. Muhammad Asri dan Al-Abidin, Dr. Mazli, tetamu-tetamu kehormat, hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang tak muslim pun ada, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas semangat kisah Sabak tadi, sebuah negara yang makmur tetapi ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, melihat kepada negara kita Malaysia ini tidak kurang hebatnya. Sebuah negara yang indah, yang punya banyak pemandangan yang cantik, yang setiap daripada kita menginginkan kemakmuran bila tinggal di dalamnya. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memikirkan atas dasar tanggungjawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, bagaimana ingin menjalani hidup yang aman, sejahtera, makmur dalam negara yang kita cintai ini. Maka bertitik tolak daripada itu semua, IQKL, saya ucapkan syabas kepada kejayaan, ada atas kejayaan penganjuran ini, telah membuat satu inisiatif mengadakan seminar yang kita namakan, yang kita temakan dia ke arah Malaysia sejahtera, untuk kita mengenal pasti pandangan agamawan, tokoh akademik yang kita kenal. Bagaimanakah cara untuk mencorakkan negara ini supaya menjadi negara yang sejahtera? Aspeknya terlalu luas, tetapi dalam banyak aspek itu ada salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dan ditinggalkan, yaitu aspek politik. Karena itu seminar ini berbau politik. Ada yang bertanya, kenapa perlu buat seminar politik? Sejak bila politik tidak berkaitan dengan agama? Dan kenapa tidak disebutkan di atas neraca Quran dan Sunnah? Apakah lagi kesejahteraan yang boleh dicapai oleh manusia yang bertauhid kepada Allah Ta'ala kalau tidak di atas neraca Al-Quran dan Sunnah? Maka tidak perlu untuk kita sebutkan Quran dan Sunnah di situ. Setiap orang beriman perlu yakin dia akan sejahtera apabila dia mengimani Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia perlu menghayati perkara itu. Cuma bezanya nanti ialah bagaimana interpretasi di kalangan agamawan dan tokoh-tokoh akademik ini. Bagaimana untuk menjelmakan kefahaman Al-Quran dan Sunnah itu di dalam kehidupan yang seterusnya menghalakan kita ke arah kehidupan bernegara yang sejahtera. Itulah yang insya-Allah kita hasratkan daripada seminar ini. Hanya sebagai satu langkah kecil yang sepatutnya punya siri-siri yang lain untuk mengupas dan memperhalusi banyak lagi sudut
kesejahteraan yang ingin kita raih. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sediakan ahli panel, para pembentang yang berwibawa insya-Allah, supaya kita dapat buka minda untuk kita dapat gambaran yang besar. Dan apa yang kita usahakan ini tuan-tuan, barangkali bagi sebahagian hadirin hanya sekadar perkongsian maklumat, tetapi mungkin bagi sebahagian yang lain, tenaga-tenaga yang masih baru, yang masih muda ini, mereka ini barangkali satu ketika nanti akan memegang tampuk negara. Maka mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu, dengan perbahasan ilmiah yang positif, sedikit sebanyak ia memberi saham kepada pihak penganjur, kita telah berusaha untuk mendidik masyarakat untuk hidup dalam kesejahteraan, terutamanya di bidang politik dan bernegara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sertakan beberapa objektif sebagaimana yang tertera dalam buku yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kerencaman kehidupan kita, politik ini menjadi isu yang dibahaskan saban hari. Daripada yang mahir politik sampai yang tak tahu apa-apa pun akan tetap berbincang tentang politik. Daripada yang berbicara politik yang menunjukkan kemahiran dan kebijaksanaannya, sampailah kepada yang berbicara tentang politik daripada orang tak tahu yang dia tak tahu sampai kepada orang yakin memang dia tak tahu. Maka kerana itu politik perlu dihala tujukan dengan betul. Dan kerana itu antara benda yang kita bincangkan, yang kita cadangkan untuk diketahui ialah apakah prinsip-prinsip politik dan kenegaraan yang sejahtera dari kacamata siasah syariah. Saya sengaja letakkan istilah siasah syariah. Saya tidak letakkan istilah Islam. Saya tidak letakkan istilah salafus salih. Saya tidak letakkan istilah-istilah yang tahayyus, yang mengetatkan, karena saya fikir tidak sesuai pandangan satu pribadi seorang tertentu untuk kita labelkan ini label Islam, maka yang lain mungkin bukan Islam. Bila kita letakkan dia sebagai satu siasah syariah, maka itu merupakan ruang yang agak luas. Mungkin ada pro dan kontra, yang tidaklah bila kontra itu menyebabkan terkeluar seseorang itu daripada landasan ahli sunnah wal jamaah menjadi neo khawarij dan sebagainya. Yang berikutnya tuan-tuan ialah supaya setiap daripada kita yang hadir ini insya-Allah punya kesedaran beragama, dan kita nakkan penyertaan manusia yang sedar agama untuk turut sama mencorakkan politik negara kita ini. Bagaimana buruknya kesan perjalanan politik negara apabila manusia yang tidak punya kesedaran agama menguasainya. Dan apabila orang-orang yang punya kesedaran agama ini mengambil langkah untuk tunggu dan lihat dan akur serta patuh, akhirnya mereka terpaksa merelakan segala-galanya. Barangkali nanti ahli panel kita akan ulas lebih tajam tentang perkara itu. Dan kita juga perlu memikirkan persoalan siasah ini, politik bernegara ini, pentadbiran ini adalah perkara yang banyak dalam aspek ijtihad. Dan kita minta nanti insya-Allah ahli panel kita akan membentangkan keperluan kepada berijtihad, keperluan kepada menyesuaikan. Kalau kita katakan teks agama sudah terhad, Quran dan hadis sudah turun, sudah berkurun lama, tidak ada penambahan lagi. Tetapi bagaimana Quran, teks-teks agama itu sesuai untuk diamalkan dalam kerencaman hidup di zaman moden ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, seminar kita ini dapat kita ikuti dengan baik secara positif. Sebarang kemuskilan tuan-tuan catatkan. Kalau barangkali tidak dapat ditemu jawab, tidak dapat disoal dalam program ini, tuan-tuan simpan untuk siri-siri kuliah ahli-ahli panel nanti, untuk dijawab, untuk dikongsikan.
Dan saya juga berterima kasih sekali lagi kepada jawatan kuasa penganjuran Saudara Norman Yahya sebagai pengarah besarnya, dan kru-kru yang lain, tenaga-tenaga muda yang belum sempat untuk bertaaruf lagi. Mudah-mudahan setiap daripada kerja buat kita ini menjadi saham di akhirat kita, insya-Allah. Dan saya juga tuan-tuan mohon kepada tuan hadirin untuk merujuk pada muka surat yang akhir sekali daripada buku tersebut. Karena saya dipesan tadi untuk maklumkan tentang perkara ini. Di sini ada borang keahlian IQ, bukanlah maksudnya nak kena mesti jadi datang seminar nak kena jadi ahli, tidak. Tapi barang siapa yang mungkin boleh berkongsi idea, boleh menyumbangkan tenaga, yang boleh berkongsi rasa perjuangan yang sikit ini. Kita ada ramai teman-teman lain yang sangat hebat. Kita ada Anida yang sentiasa bersama. Kita ada lagi sahabat-sahabat daripada Singapura yang tidak pernah menghampakan kehadirannya. Jadi mudah-mudahan kalau ada sesiapa di kalangan tuan-tuan yang berminat untuk menyertai Pertubuhan Al-Qayyim, Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, bolehlah apa kiranya untuk mengisi barang tersebut dan menghantarkannya kepada jawatan kuasa. Mesti ingatkan tadi, yurannya RM15 seumur hidup. Tapi isi borang tu belum tentu lulus. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dan kita juga insya-Allah kita akan ada edaran kalender secara percuma kepada tuan-tuan yang hadir, mana yang dapat tu dapatlah insya-Allah. Jadi saya kembalikan semula kepada pengurusi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.